أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Dan pada hari itu didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat. Serta dikatakan kepada mereka, mana dia benda-benda yang kamu sembah dahulu selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri sendiri atau menolong dirinya sendiri? Lalu mereka dihumbangkan ke dalam neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang, mereka dan orang-orang yang sesat bersama, termasuk juga bala tentera iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka, demi Allah, sesungguhnya kami semasa di dunia dahulu adalah dalam kesesatan yang jelas nyata, kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam, dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa. Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapa pun yang memberi pertolongan, dan tiada juga sahabat karib yang bertimbang rasa. Maka alangkah baiknya kalau kami dapat kembali ke dunia sekali lagi, supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman.
Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad ialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Selagi berada dalam penafsiran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19, bermula ayat 90 sehingga ayat 104. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi di dalam pengkisahan Nabi Allah Ibrahim AS dalam kandungan dakwah Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya dengan menceritakan keadaan dan suasana hari kiamat. Perbezaan yang nyata dan ketara antara orang yang beriman yang akan memasuki syurga dengan orang-orang yang sesat yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah dengan neraka, dan perbalahan yang berlaku antara yang menyembah dan yang disembah, dan bagaimana penyesalan mereka dan bagaimana beratnya azab seksaan yang menimpa mereka. Dan ini adalah menjadi pengajaran kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak pernah mengambil pengajaran yang sewajarnya, yang sepatutnya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan menutup ayat yang kita bacakan pada malam ini dengan sifatnya yang maha perkasa dan sifatnya yang maha penyayang. Dalam ayat yang kita bacakan ini, Nabi Allah Ibrahim AS mensifatkan, menceritakan tentang kiamat dengan 3 sifat. Yang ini 3 keadaan. Yang pertama, kata Nabi Allah Ibrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Pada hari kiamat didekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka merupakan orang-orang yang paling bahagia. Mereka melihatnya dan memasukinya. Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan khabar gembira kepada orang yang beriman, yang melakukan amal soleh. Sebagaimana disebut dengan ayat yang similar atau yang sama dengan ini dan surah Qaf, surah yang ke-50 pada ayat 31, wa uzlifatul jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Pada hari kiamat kelak, syurga dibawa dekat. Artinya belum orang-orang beriman dihisap, belum orang beriman melalui proses-proses yang disebut sebagai proses hisab. Allah Ta'ala dah tunjukkan syurga. Allah Ta'ala dah dekatkan syurga. Dan orang beriman ketika di padang mahsyar melihat syurga yang didekatkan kepadanya dengan penuh gembira. Dengan penuh yakin bahawa mereka akan masuk ke dalamnya. Maka Allah bawa di hadapan pada hari kiamat kelak diperlihatkan syurga. Sebagaimana orang beriman akan diperlihatkan syurga pada 3 keadaan sebelum dia masuk. Yang pertama, sebelum ketika mana datangnya malakul maut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak akan dimatikan melainkan dia melihat tempatnya dalam syurga. Sehingga dia bergembira untuk mati. Dan itu termasuk dalam makna hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang sayang dan cinta bertemu dengan Allah, maka Allah mencintai dan sayang bertemu dengannya. Dan keadaan yang kedua, orang beriman diperlihatkan syurga dalam kuburnya. Ketika mana selesai soal jawab munkar nakir, maka datang wahyu Allah, perintah Allah dengan berkata dia benar dengan apa yang dijawab. Maka turunkan kepadanya hamparan dari syurga dan bukakan kepadanya pintu syurga untuk dilihatnya. Maka dia melihatnya dengan penuh gembira. Dan yang ketiga, ketika mana orang beriman berada di padang mahsyar. Waktu berada di padang mahsyar, Allah berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surah Qaf. Dan surah Syu'ara yang kita baca pada malam ini, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa untuk dimelihat dan menikmatinya dan bergembira dengan janji Allah. Dipanggil ta'jilan lil bisyarah. Allah segerakan memperlihatkan akan nikmat yang dijanjikan. Ini 3 keadaan orang beriman melihat syurga sebelum dia masuk. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan melalui lisan Nabi Allah Ibrahim,
Wa burrizatil jahim lil ghawin. Dan neraka jahanam juga didekatkan pada hari itu kepada ghawin. Ghawin yakni orang-orang yang sesat. Di kalangan orang kafir. Orang-orang yang sesat di kalangan orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang sesat di kalangan orang-orang Hindu. Di kalangan orang-orang Buddha. Di kalangan orang-orang Kristian. Di kalangan orang Yahudi. Maka ini disebut ghawin. Kerana dia sesat daripada jalan yang sebenar. Semua mereka ini walau nama berbeza. Tetapi hakikatnya sama, iaitu kafir. Sebab itu para ulama menyatakan al-kufru millatun wahidah. Wa in ta'addadatil asma'u. Kekafiran itu cuma satu nama walau berbeza-beza nama. Kekafiran itu cuma satu walau berbeza nama. Yang namanya Kristian, yang namanya Yahudi, yang namanya Hindu, yang namanya Buddha, yang namanya pagan, yang namanya sekian-sekian ajaran, maka dialah kekufuran. Maka Allah sebut dalam Quran sebagai ghawun atau ghawin. Kata ghawa yaghwi artinya yang sesat. Yang tidak jumpa jalan kebenaran, yang tidak mau berfikir dengan kebenaran. Sebab kita dah sebut manusia ialah makhluk yang berfikir. Binatang-binatang bukan makhluk yang berfikir, mereka makhluk yang dibiasakan. Kerana secara fitrah para binatang, mereka dibiasakan untuk berenang, maka mereka berenang. Dibiasakan untuk terbang, maka mereka terbang. Kemahuan mereka waktu kecil untuk terbang. Manusia ialah makhluk yang lain daripada lain kerana Allah jadikan dia makhluk yang berfikir. Dia ada akal. Sebab itu, manusia sentiasa inginkan kelainan. Kita tengok dalam bab makan. Binatang, makanan dia sama. Dari dulu sampai sekarang dia makan rumput. Tapi kalau kita lihat evolusi makanan manusia berubah-ubah. Dan satu makanan berubah. Kalau kita tengok asal nasi lemak. Apa benda lauk nasi lemak? Bilis, timun cukup. Lepas tu berlaku evolusi nasi lemak. Kita panggil nasi lemak antarabangsa. Jadi semua lauk boleh masuk. Kemudian mungkin berlaku lagi evolusi-evolusi lain. Sebab sifat manusia berfikir. Dia kreatif. Malangnya dalam hal ketuhanan dia tak nak fikir. Dalam hal muhasabah diri, mana berakhir hidupnya, mana perginya dia nanti, bagaimana waktu nanti dia mati lalu meninggalkan dunia ini, bagaimana waktunya nanti kita manusia meninggalkannya, membiarkannya dalam kubur bersendirian, dia letakkan tanah di atas wajah, atas mukanya, dikebumikannya, ditinggalkannya. Mereka tak fikir benda tu. Tapi mereka fikir kalau berlaku apa-apa kat dunia. Mereka tak fikir apa yang berlaku di alam barzakh. Ini dipanggil qasirun. Maksudnya lalai. Walaupun manusia boleh berfikir ke arah tu. Boleh berfikir. Dan memang kita diarahkan berfikir ke arah tu. Fikirlah. Kita ni bukan lama kat sini. Fikirlah orang-orang yang sudah pun pergi. Orang-orang yang sudah pun meninggalkan kita. Dengan segala kekayaan yang mereka tinggalkan di dunia. Dengan segala kesenangan mereka tinggalkan. Mereka hanya pulang dengan tangan yang kosong. Mereka pulang cuma dengan kain kafan. Mereka pulang bersendirian tanpa ditemani. Mereka pulang tanpa lagi diingati untuk satu tempoh akhirnya. Kecuali yang itulah menyebabkan manusia ini rawi sesat. Sebab itu hukumannya besar. Sebab kita tak fikir benda penting. Duk fikir benda yang ada jaminan. Rezeki makan minum ada jaminan. Tapi dalam hal akhirat kita, tiada jaminan untuk kita. Maka yang berfikir dia akan jumpa jalan yang lurus. Kalau tak berfikir maka dia kekal sesat. Dengan nenek moyang mereka yang mereka berpegang sebelum ini. Sebagaimana kita dah kisahkan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sifat keadaan hari kiamat. Melidah Nabi Allah Ibrahim AS. Wa qila lahum aynama kuntum ta'budun. Min dunillah hal yang surunakum aw yang tasirun. Dan pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada para penyembah berhala, para penyekutu Allah, orang yang tidak mau menyembah Allah, aina ma kuntum ta'budun, mana dia makhluk yang kamu sembah dulu, mana patung-patung yang kamu sembah dulu, mana manusia-manusia yang kamu sembah dulu, mana orang-orang yang kamu bergantung dulu, mana mereka ni semua, kata Allah. Min dunillah, selain dari Allah. Hal yang surunakum, apakah mereka akan menolong kamu?
au yang tasirun, atau mereka boleh membantu diri mereka sendiri. Sebab tu di hari kiamat kelak dicampakkan semua apa sahaja yang disembah oleh manusia dalam neraka. Melainkan ada beberapa pengecualian. Semua benda yang manusia sembah lain Allah akan dimasukkan neraka. Melainkan beberapa pengecualian. Ada yang disembah oleh manusia tapi dia tak masuk neraka. Siapa? Kalangan hamba Allah yang soleh, kalangan Nabi dan malaikat. Sebab mereka menyembah Nabi Isa. Nabi Isa tak masuk neraka. Kerana Nabi Isa asal tidak menyuruh menyembahnya. Demikian kalangan yang sembah malaikat. Malaikat tak suruh. Yang menyembah Nabi-Nabi, Nabi Uzair, Nabi Isa. Atau kalangan yang menyembah orang soleh. Sebagaimana sejarah berhala bermula, orang-orang soleh yang dikaguminya, lalu mereka membina patung untuk mengingatinya, sehingga tempoh berlalu lama, lalu syaitan datang menghasut manusia, lalu mereka pun menyembah berhala secara keturunan selamanya. Maka yang soleh tadi, sebab mereka bara'ah, berlepas diri daripada perbuatan orang jahil. Maka mereka tak. Tapi batu, batang, pokok, kayu yang mereka sembah, yang meredai diri disembah, maka semuanya akan masuk dalam neraka. Dengan firmannya, fakubkibu fiha hum wal ghawun. Kubkibu maksudnya mereka dicampakkan melalui kepala mereka. Ini jenis tonyoh kepala. Pegang kepala tonyoh, campak je. Dia pegang kepala, tonyoh campak. Sebagai satu penghinaan. Lalu mereka tersungkur jatuh. Pegang lagi kepala, tolak jatuh. Ditumuhkan muka mereka. Kubkibu fiha. Dicampakkan di dalam neraka. Hum, mereka, wal ghawun. Dan segala berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka dicampakkan. Dan yang mereka sembah dicampakkan. Berhala-berhala, patung-patung. Kemudian kata Allah, wajunudu iblis ajma'un, dan bersama mereka ialah tentera-tentera iblis seluruhnya. Baik, dicampak berhala, kemudian dicampak iblis sekali. Kenapa? Kerana iblislah penyebab manusia menyembah berhala. Manusia dengan patung yang mereka sembah asalnya tak ada hubungan, just untuk mengingati. Maka datang iblis berkata, inilah dia Tuhan yang disembah oleh datuk nenek kami. Maka iblis berada di belakang berhala-berhala dan bercakap. Bertutur. Sehingga manusia menyangka berhala ini bercakap. Manusia ni dia punya aneh perangai dia. Dia nampak pelik sikit, dia berkata Tuhan. Nampak sikit je pelik. Kerana kecenderungan suka pada benda pelik-pelik yang macam ni. Terutamanya yang tidak dibimbing. Yang tidak dapat hidayah. Dia nampak benda pelik, dia mula agungkan. Walau taklah pelik sangat. Lalu mereka menyembah patung-patung berhala kerana pengaruh iblis. Dan tentera-tentera iblis. Siapa tentera-tentera iblis? Tentera iblis ini terbagi pada dua. Yang pertama di kalangan jin-jin. Yang kedua di kalangan manusia-manusia. Manusia pun boleh jadi tentera iblis. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Syayatinil insi wal jin. Syaitan, jin dan manusia. Jadi ada kalangan manusia yang telah direkrutkan oleh iblis menjadi tenteranya. Akhirnya ada satu kelompok namanya penyembah syaitan. Abadatus syayatin. Tengok tuan-tuan dalam senario tahun era 90-an ada satu kelompok. Dan mereka masih ada. Nama kelompok ini adalah Abadatus Syayatin, penyembah syaitan. Mereka ini menyembah syaitan. Tapi dalam ayat ini, para ulama menyatakan, para tentera iblis ini ialah mana-mana manusia yang menyeru ke arah kejahatan, kefasikan. Mereka ialah tentera iblis. Yakni tentera manusia yang dipergunakan oleh iblis. Untuk menyesatkan manusia macam Fir'aun. Dan kalau kita tengok yang lawang Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, yang lawang para alim ulama, semua siapa? Manusia. Kerana iblis dia tak menonjol depan lawang kita. Syaitan dia tak menonjol depan. Dia tak tunggu lorong-lorong jalan-jalan. Jangan ke masjid. Jangan menuntut ilmu. Dia tak tunggu kat situ. Maka dia melalui bisikan-bisikan dan was-was. Dan melalui orang lain yang was-wasnya lebih besar. Maksudnya, mungkin kita ni, kalangan kita, datang bisikan tak baik. Tapi kebaikan kita masih ada. Lalu kita dapat lawan. Kata jangan lagi masjid, jangan risau, janganlah pergi belajar. Kita
Kita jawab balik, kau tak belajar sampai bila? Umur aku pun dah tua. Ada cara jawab balik. Tiba-tiba dia melalui mulut manusia. Manusia kata, tak payah kita belajar lah. Nanti-nantilah kita belajar. Nanti-nantilah kita mengaji. Mulutnya ialah wahyu iblis. Kerana menghalang daripada jalan Allah. Sebab tu kita ni kalau bercakap, hati-hati takut kita dipergunakan sebagai media iblis. Kita cakap ni suruh baik ke atau suruh jahat? Kalau benda tu menghalang orang baik, lebih baik kita diam daripada kita cakap. Lebih baik kita diam daripada kita cakap. Jadi kalau kita tak boleh buat baik macam fulan bin fulan, maka jangan kita menjadi sebab dia berhenti buat baik. Kita kata awak ni saya nampak macam riak je, macam ujub je. Kita cuba hentikan dia dengan kalimah itu. Walau riak ujub dia dengan Tuhan. Tiba-tiba dia berhenti buat baik kerana kata-kata kita, dibimbang kata-kata kita. Lalu bukankah kita telah menjadi media kepada iblis? Menjadi suara pada iblis menghalang orang buat baik. Sebab tu perkataan kita duduk sok-sek bercakap. Bila orang-orang buat baik, kita pertikaikan kebaikan dia. Kita mula kata gitu. Tidakkah kita takut sekarang bahasa yang kita cakap tadi bahasa iblis, bahasa syaitan? Tanda kita, memang kita buat baik atau diam. Kita kalau tengok orang buat baik, jangan kita cuba untuk tohmah kebaikan dia buat. Andai kata dia riak, dia dengan Allah bukan dengan kita. Mudah-mudahan kebaikan yang dibuat akhirnya dapat merawat penyakit riaknya. Katakan ada seorang, dia buat baik, dia tolong orang tu, tolong orang ni. Kita kata dia riak. Kalau benarlah dia riak, katakan benar dia riak. Supaya dia dah mendapat nama. Tetapi waktu dia tolong orang ni dengan ikhlas doa pada dia, ya Allah, engkau jaga dia, engkau pelihara dia. Keikhlasan doa orang dia bantu menyebabkan dia pun jadi ikhlas. Tidakkah begitu? Kita kan tanda kita. Kalau orang buat baik pada kita dalam keadaan kita amat perlukan, tidakkah doa kita waktu itu terlalu telus? Waktu itu doa kita benar-benar ikhlas pada dia yang tolong kita. Ya, kita tengah berharap waktu itu. Kita tengah perlukan pertolongan. Tiba datang ditolong walau dengan riak, misal katanya. Akhir selesai masalah kita. Lalu kita pun tak datang, ya Allah engkau ampunkan dia. Kau panjangkan umur dia, engkau rahmati dia. Akhir dengan doa orang ni, dia pun jadi orang ikhlas. Dia pun jadi orang baik. Ada satu kisah yang diceritakan oleh para ulama. Seorang lelaki Majusi. Seorang lelaki Majusi. Bila seorang ulama, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW dan Rasulullah menyuruhnya memberi salam kepada si Majusi. Maka ulama ni keheranan kenapa nak beri salam kepada Majusi. Apa? Kafir orang ni. Akhirnya dia pun pergi cari jumpa rumah orang ni. Maka dia pun masuk, minta izin dan dia bercakap. Jadi saya nak tanya satu benda, apakah kebaikan yang awak buat? Apa kebaikan dia buat? Maka dia pun sebut, saya ni ada anak perempuan paling comel sekali, lawa sekali. Saya takut orang kampung bergaduh berebut anak saya, maka saya kahwin sendiri. Lalu kata ulama ini bukan kebaikan, ini mungkar dalam agama kami. Ada tak kebaikan lain? Oh dia kata malam saya kahwin, saya pun buat jamuan. Saya panggil orang datang, minum arak, makan-makan. Lalu kata ulama ini juga bukan kebaikan. Arak ada semua. Ada tak kebaikan lain? Lalu dia pun fikir panjang, ada. Waktu saya nak masuk tidur, tiba-tiba terdengar suara panggil saya, ketuk pintu daripada belakang. Maka saya pun keluar, tengok seorang miskin minta makanan. Saya pun tengok ada makanan lebih saya bagi kat dia. Dia dapati dia amat berterima kasih pada saya. Dan dia mendoakan untuk saya. Terima kasih doa dia. Lalu kata ulama ini, barangkali itulah kebaikan kamu. Sehingga orang ditolong tu doa pada dia. Punca dia dapat hidayah. Akhirnya ulama ni pun beritahu apa tujuan dia datang. Kali ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah mengucapkan salam padanya. Akhirnya penyebab dia masuk Islam. Itu yang kita katakan tadi. Kadang-kadang kita ni duk kata dia ni riak buat baik itu dan ini. Bukankah kebaikan tetap kebaikan walau dia riak? Riak dia dengan Allah. Tapi kebaikan tu kebaikan, ramai yang dapat manfaat. Ramai yang dapat faedah atas kebaikan. Kita yang tak buat riak ni pun tak buat apa. Kita ni yang tak riak ni. Buat apa? Tak buat apa. Saya tak riak sebab tu saya tak buat. Ni dia orang tolong-tolong orang banyak. Kita kata riak tu sah, bukan dapat pahala. Baik, dari satu sudut betul ayat kita. Tapi yang kita maksudkan kita nak hentikan kebaikan. Itu yang disebut dalam istilah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu,
kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah tu betul. Memanglah kalau buat amalan tak ikhlas, tak diterima. Tapi yang dikendakinya kerana dengki batil. Ada seorang lelaki bertemu dengan seorang ulama. Itu Fudail bin Iyad. Dia kata, saya nak jadi pendakwah pada jalan Allah. Lalu kata Fudail, kamu nak jadi pendakwah pada jalan Allah atau pendakwah pada jalan kamu? Untuk diri kamu. Kalau sekiranya kamu dengar ada orang lain dakwah kepada Allah macam kamu, lalu kamu dengki padanya, berarti kamu bukan dakwah pada jalan Allah, kamu dakwah untuk diri kamu. Kita tuan-tuan kalau sebut kita berdakwah pada jalan Allah, kita dengar orang lain berdakwah, kita seronoklah, syukurlah. Sebab dia menjalankan perintah Allah. Tiba kita dengki ke dia. Sebab dia popular pada kita, kita dengki. Maknanya, kita bukan berdakwah pada jalan Allah, pada jalan kita. Biar orang kenal kita. Bukan biar orang kenal Allah. Biar orang besarkan kita, bukan besarkan Allah. Biar orang agungkan kita, bukan agungkan Allah. Biar orang pemurah pada kita, bukan pemurah pada jalan Allah. Maka tak betul kita. Artinya kalimah tu macam betul, tapi tak betul. Jadi macam saya sebut tadi, hati-hati dengan perkataan kita yang boleh hentikan kebaikan orang lain. Walaupun kita kata, Ustaz ni dia riak, tak guna juga dia buat. Saya kata kalimah tu memang betul, tapi niat awak tak betul. Ataupun yang dikendaki tu tak betul. Kesan percakapan kita menghalang orang buat baik. Kita tuan-tuan kalau dengar orang buat baik, kita pujilah dia, bagus dia. Mudah-mudahan kebaikan ni berkekal. Saya seronok tengok orang buat baik. Jangan pula kita duduk sama, riak ke apa, buat baik ni. Jangan beritahu dia, kebaikan ni memang ini yang disuruh dalam Islam. Even kalau orang kafir buat baik, kita inilah kebaikan yang Nabi kami bawa. Rasulullah kami ajar, supaya kami buat baik macam ni. Tolong orang tu, tolong orang ni. Jangan pertikaikan dia dengan menghalang dia. Sebab itu kita tak boleh buat kebaikan. Jangan sekat orang buat baik. Perkataan kita jangan sampai menghentikan kebaikan orang lain. Maka perkara itu akan ditanya di hadapan Allah. Tidakkah kita takut bila Allah menyebut golongan-golongan yang Allah murkai ialah golongan yang yasuddu an sabilillah, menghalang jalan Allah. Kita tak nak pergi kuliah, tak apalah. Kita duk kata sesuatu pula. Sehingga menghalang orang. Maka tidakkah kita takut kalangan orang yang menghalang kebaikan? Maka namanya iblis, tentera iblis. Yang saya katakan sebahagian tentera iblis itu manusia. Berdasarkan pada nas. Siapa pun yang menyeru ke arah kesesatan, kejahatan, maka dia adalah tentera iblis. Tentera syaitan. Dan boleh kita panggil dia syaitan. Syaitan awak ni. Kerana suruh benda jahat awak syaitan ni. Kita boleh kata syaitan awak dah datang. Bila kejahatannya cuma sesekali. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata pada Aisyah, qad ja'aki syaitan, syaitan awak dah datang. Bila Aisyah cemburu melampau-lampau, lalu Rasulullah pegang hidungnya, Nabi berkata, syaitan kamu sudah datang. Artinya syaitan. Dan Aisyah bertanya, semua orang ada syaitan ke? Semua orang ada syaitan. Cuma syaitan kita datang ke tak datang? Kalau tengah kuliah tidur, syaitan kita datang ke tu? Tengah kuliah lah tidur, tu syaitan kita datang. Yang tak tidur tu syaitan belum datang. Tapi jangan ingat tak datang. Dekat akhir kuliah dia tidur. Datang juga syaitan dia. Qad ja'aki syaitan. Syaitan kamu sudah datang. Yang kedua, orang ni boleh dikatakan syaitan. Anta syaitan. Bila orang tu menjadikan kejahatan sebahagian kehidupan dia. Sebab Allah sebut dalam Quran, syayatinul insi wal jin. Syaitan manusia dan jin. Maknanya ada syaitan manusia. Yalah kalau buat jahat, syaitan lah kamu. Suruh orang buat jahat siang malam, pagi petang, syaitan kamu ni. Kamu ni telah mengambil alih kerja syaitan. Ni kita katakan syaitan bertopengkan manusia. Topeng, kamu ni manusia tapi rupanya syaitan. Dari sudut apa yang kamu ajar. Apa yang kamu seru, apa yang kamu bawa. Lepas tu hati-hati dengan syaitan kita yang datang. Dan hati-hati bila kita berubah jadi syaitan. Tapi kalau malaikat kita yang datang. Dan kita pun berubah jadi macam malaikat. Baik kita. Maka ni'ma wa habbaza. Itulah sebaiknya, itulah sebagusnya. Itulah yang kita nak cari. Kemudian sifat keadaan kiamat yang ketiga, kata Allah, lisan Nabi Allah Ibrahim, qalu wa hum fiha yahtasimun. Dan mereka saling tuduh-menuduh di dalam neraka tadi, wa hum fiha yahtasimun, dengan berbalah-balah sesama mereka. Bergaduh. Apa yang mereka gaduhkan? Allah sebut dalam ayat berikutnya.
Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, ternyata benar kita dahulu di dunia memang betul-betul sesat. Dhalalin mubin, sesat betul-betul. Bukan orang sangka kita sesat, memang kita sesat betul. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika mana kita menyamakan patung-patung kita yang sembah, manusia-manusia yang kita sembah macam Tuhan sekalian alam. Kita samakan. Walau Allah tidak ada yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tak ada. Sebab itu orang beriman yang sungguh-sungguh, dia bukan sekadar tidak melihat Allah tidak sama dengan makhluk secara zahir, secara hakikatnya, bukan secara zahirnya. Zahirnya macam mana? Tuan-tuan, kita kan boleh minta tolong orang. Kita kan boleh sandarkan harapan kita pada orang. Tapi kita bimbang, melampau-lampau kita minta tolong dengan orang sampai kita lupa minta tolong sebenar dengan Allah. Melampau-lampau kita menyandarkan harapan kita pada orang sehingga kita lupa sandaran sebenar kita pada Allah. Ya, kita mungkin boleh bersandar pada pokok, pada dinding, pada tempat itu, tempat ini. Bukankah kita tahu yang kita sandar itu makhluk? Pokok tadi boleh jatuh, dinding tadi pun boleh jatuh, kaca tadi boleh pecah. Yang kita sandar tu semua boleh rebah. Melainkan bila kita menyandar pada Allah, maka ia kukuh, ia utuh. Sebab itu kita, yang saya katakan secara hakikat kita fahamlah. Bila sakit Allah sembuhkan. Tapi kita bimbang permainan zahir yang terlalu banyak yang kita lalui ini mempengaruhi hakikat. Sebab kita dah biasa makan ubat ni sembuh sakit. Makan ubat ni sembuh sakit. Akhir kita kata makan ni lah saya sihat. Habis. Kita dah biasa dengan sesuatu sebab zahir. Ya, asalnya kita mengambil sebab zahir ini dengan iktikad kita masih jelas dengan Allah. Kita minta tolong dengan orang. Hakikatnya kita mengetahui yang tolong kita Allah. Tapi duk biasa sangat minta tolong dengan orang. Last kali kita ingat orang yang benar-benar tolong kita. Waktu orang tak nak tolong kita pun kecewa, putus harap, kita lupa kita ada Allah. Kerana tanda orang tu menjadikan manusia cuma ikhtiar dan sebab zahir. Dia tak pernah putus asa. Itu tanda dia. Sebab itu Allah menyebut. Innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qawmul kafirun. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari Allah melainkan orang kafir. Kita waktu orang tak ada orang nak tolong kita. Waktu tak ada orang yang nak muliakan kita. Waktu tak ada orang nak bantu kita. Kita tak pernah putus asa sebab kita tahu kita ada Allah. Waktu mati orang-orang kita sayang. Waktu mati orang-orang yang menjadi orang kanan kita, orang kiri kita. Kita tak berputus asa sebab kita tahu bahawa yang sentiasa bersama kita Allah. Dia nak tahu kita punya indikator kita, petunjuk bagaimana hakikat keimanan kita pada Allah. Waktu segala sebab-sebab ini gagal memenuhi segala hasrat dan tujuan kita, kita tak putus asa. Kita tetap yakin pada Allah. Itu tanda benar-benar kita beriman pada Allah zahir dan batin. Tapi kita cakap betul lah Allah sembuhkan, betul lah Allah itu. Tapi bila kita bermasalah dengan makhluk, kita mula nampak lemah, nampak lembek, nampak macam tak bermaya, nampak putus asa, nampak tak semangat hidup. Saya rasa baik mati pada hidup. Kenapa? Lah orang yang saya sayang dah tak ada. Baik saya mati sekali. Tengok, dia lupa Allah. Dia lupa Allah SWT. Jadi kita kena perhatikan diri kita. Pantau sifat putus asa kita. Kerana putus asa menandakan lemah iman. Tak kira dalam hal apa pun. Kita tuan-tuan bila anak-anak kita belajar, semua periksa dia gagal. Katakan kita tak pernah putus asa sebab kita yakin rezeki dia. Ni periksa ni sebab je. Anak kita tak masuk U lah, tak masuk college, tak apa. Kita yakin kepada Allah dia ada masa depan ni sendiri. Kita pun sendiri kalau kita tak dapat macam orang lain dapat. Orang lain bisnes makin naik, kita tak berapa naik. Misalnya, orang lain gaji makin naik, kita ni macam statik je. Orang lain anak makin bertambah, kita macam banyak tu je. Tapi kita yakin kita ada bahagian kita sendiri. Allah dah beri kita yang terbaik. Jadi kita tak pernah putus asa dengan keadaan kita. Tak pernah menguruk keadaan kita, itu menandakan benarnya tauhid kita pada Allah. Sebab apa yang pun yang Allah redha, apa pun yang Allah uji, mana itu yang Allah redha untuk kita. Itu yang Allah pilih untuk kita. Tuan-tuan, kita
Kalau ada seorang expert, pakar dalam memilih semua benda untuk kita. Contoh kita tengok orang kahwin dah. Orang kahwin ni dipercaya sungguh ke mak andang lah pilih. Warna apa, plumbing macam mana, bunga apa. Percaya sungguh sebab dia tak tahu apa. Bagi ke mak andang kata buat macam ni, buat lah ikut. Kurapak lah. Sebab kita duk rasa mak andang tu paling pandai. Mak andang kata okay, 3 hari buat macam ni, 2 hari buat macam ni. Ini proses itu, proses ini. Letak sungguh. Kita dah panggil ni bahagian, kita panggil bahagian pengurusan kalau kahwin lah. Kalau hospital pula ni, kita sakit. Kita letak betul-betul kepercayaan pada doktor pakar. Dia kata apa, okey masuk ward hari ni lah. Doktor kata esok operation esok lah. Doktor kata jangan makan, kena puasa. Ya saya puasa. Berapa hari doktor? 10 hari. 10 hari lah kita puasa. Sampai pembedahan doktor kata buat begini, jangan pergi bilik air. Kita pun kencing lah tak kata. Sebab apa jangan pergi bilik air, kencing kat situ. Apa pun sebab dia expert. Kita tak akan wasang keburuk pada ni semua orang expert. Kita tak akan fikir dia nak buat jahat pada kita selepas kita letak kepercayaan. Tetapi bagaimana? Allah yang letakkan kita pada ujian-ujian ini. Pada kedudukan-kedudukan ini. Apakah kita tidak percaya kepada Allah? Yang apa yang Allah letakkan ini baik untuk kita. Allah letakkan kita di tempat paling baik. Kalau umpama tayar, walaupun kita tayar spare, itulah tayar tempat terbaik kita. Tak payah nak ngeluh kenapa saya ni tak pernah ditukar dengan tayar depan ke tayar belakang. Tapi kita kekal tayar spare. Sampailah kereta tu dijual balik. Kekal tayar spare, tak ada hal. Kalaulah peranan kita cuma tayar spare, kita redha. Kerana kita tahu itu baik untuk kita. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk kita dalam perjalanan hidup kita, kita redha. Apa pun berlaku. Ada seorang ulama bernama Imam Ibn Atta'. Imam Ibn Atta' di mana satu hari dia keluar dengan 10 orang anaknya. Anak-anaknya semua handsome belaka. Lawa-lawa belaka. Hafiz Quran belaka. Semua alim-alim belaka. Tiba-tiba dia dirompak di tengah jalan. Dan pencuri ini, perompak ini membunuh satu persatu anak di depan dia. Dia berdiri tegak melihatnya. Bunuh. Sampailah anak ke-10. Bayangkan anak dia mati depan dia, dia sembelih depan. Imam Ibn Atta' berdiri pada anak yang ke-10, terakhir. Lalu kata ketua geng perompak ini, kenapa aku tengok kamu cuma berdiam diri? Tak ada nak lawan ke nak itu? Dia kata aku sudah redha dengan ketentuan Allah. Dan aku tahu, aku mengetahui keadaan ini, aku memang tak boleh buat apa-apa. Tengok kamu ni, kamu aku tak boleh buat, maka aku redha. Sebab aku berdiri dengan redha. Apa pun berlaku aku redha. Maka si perompak ini tak jadi bunuh anak yang ke-10. Maka anak tu kekal dengan dia. Tapi 9 mati depan dia tanpa dia bergenau oleh satu air mata ni. Kerana dia redha. Dia punya tahap redha dia tinggi. Tengok. Tetapi ini orang-orang yang Allah Ta'ala berikan dia jiwa redha. Tapi taklah kita kata kalau menangis tu tak redha ke satu itu juga redha. Sebab itu fitrah menangis. Tetapi bagaimana dia tetap berdiri teguh dengan ujian-ujian yang berat dalam perjalanan hidup. Dan kita ni tuan-tuan ada keadaan kita rasa berat ujian tu. Kita selalu beritahu ujian sebenarnya tidak berat. Kerana setiap ujian ada ganti yang baik. Kalaupun kita hilang, yang kita hilang tu kita dapat ganti lebih baik. Atau yang kita hilang itu menanti kita di satu tempat yang lebih baik. Orang yang hilang anaknya, orang yang hilang suaminya, orang yang hilang adik-beradiknya, mereka sedang menunggu tempat yang lebih baik daripada tempat yang kita bertemu di sini di dunia. Itu mereka bertemu kita di hari akhirat kelak. Dalam syurga. Tempat yang Allah redha. Tidakkah kita nak jumpa orang kita sayang tempat paling baik? Kita tuan-tuan kalau jumpa orang paling kita sayang, kita nak bawa di tempat paling baik sekali. Kadang-kadang kita tak nak datang rumah kita sebab rumah kita bukanlah terbaik. Kita nak bawa satu tempat lain. Waktu kata saya nak datang rumah awak, tak payah datang rumah. Awak beritahu nak datang bilik, saya akan bawa tempat paling special. Maka kita bawa tempat paling special. Apatah lagi orang yang kita sayang, kita nak buat dia berada tempat paling special Allah tetapkan, itu di syurga Allah. Jadi kita redha dengan segala ujian Allah. Redha. Ini benar-benar orang yang kuat. Kemudian kata Allah, "Wa ma adallana illa al-mujrimun." Ini dialog mereka orang kafir dengan berhala mereka sembah, patung mereka sembah, manusia mereka sembah. Sebab mereka mengakui dulu memanglah confirm kita sesat. Sebab kita menyamakan Tuhan dengan makhluk-makhluk. Dan kita sebenarnya punca yang menyesatkan kita ini semua penjahat-penjahat kita. Siapa yang dimaksudkan mujrimun? Yang pertama ialah iblis dan juga syaitan.
Inilah ketua bapa, ketua-ketua penyesat. Yang kedua ialah manusia-manusia kalangan pemimpin-pemimpin. Dalam Quran Allah cerita, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, dulu sebab kami dengar pemimpin-pemimpin kami, orang-orang besar kami, maka dia sesatkan kami. Puncanya yang didengar orang-orang besar dia, pemimpin-pemimpin dia, yang didengar ialah orang-orang yang berprestij dalam urusan duniawi. Dia tak nak dengar ulama'-ulama'nya, dia tak nak dengar nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Tentu kalau kita patuh pada ulama'-ulama' kita, orang-orang soleh kita, maka kita tak sesat. Tapi duk patuh pemimpin-pemimpin, duk patuh kepada orang-orang yang berpangkat ini, akhirnya kita sesat. Kalau tuan-tuan tengok, memang manusia cenderung pada orang yang ada kuasa. Kita nak jilat kuasa dia, mengampu kuasanya. Lalu kita ikut apa yang disuruh, akhirnya disesatkan kita. Sebab orang yang berkuasa ini, kalau dia tak rosakkan akhirat kita, dia akan rosakkan dunia kita. Bila kita baik dengan dia, dia rosakkan akhirat kita. Dia ajak kita buat maksiat macam dia. Bila kita lawang dia, dia rosakkan dunia kita. Dia tangkap kita, dia penjarakan kita. Maka itu orang-orang yang besar ni. Baik kita yang dekat dengan dia. Baik jangan kenal pun dia. Itu jauh lebih baik untuk selamatkan agama. Maka lihat dialog. Mereka kata yang sesatkan kami ni mujrim, penjenayah. Di kalangan siapa? Syaitan, jin, manusia yang ada kuasa, manusia yang ada pengaruh. Fama lana min syafi'in. Hari ini tak ada lagi yang boleh beri syafaat pada kami. Wala sadiqin hamim. Tidak ada lagi kawan-kawan soleh yang boleh bantu kami. Sebab mana-mana orang sesat, dia pasti ada kawan yang dapat petunjuk. Abu Jahal, Abu Lahab sesat, tapi dia ada kawan-kawan yang dapat petunjuk. Tapi dimusuhinya kawan-kawan. Kita misalnya kita tengok kawan-kawan kita, ada yang memilih jalan baik, ada yang memilih jalan sebaliknya. Dalam keadaan persahabatan kita masih wujud. Kita kenal geng-geng kita, gangster tu, gangster ni. Kawan-kawan kita yang gangster kita pun kenal mana-mana kawan yang baik-baik dan soleh, kenal. Tapi tak mengambil manfaat persahabatan. Tak ada dia nak minta tolong, biar kawan dia nasihati dia. Akhir dia kata hari ni kita tidak ada teman rapat. Ucapan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, inna rajula la yaqulu fi jannah ma fa'ala fulan wa sadiquhu fil jahim fala yazalu yashfa'u lahu hatta yushaffi'ahu Allah fihi fa idza naja qala al musyrikun ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Maksudnya ketika mana ahli syurga masuk syurga, lalu ahli syurga bertanya, mana kawan kami dulu tu? Mana geng-geng kami dulu tu? Mana? Maka dengan itu Allah SWT mengizinkan mereka cari balik kawan-kawan mereka yang tak berapa cukup amalan, yang mungkin ada kejahatan tertentu lalu masuk neraka untuk dihukum seketika. Maka datang kawan-kawan rapat mereka dulu, keluarkan mereka dari neraka. Ini namanya syafaat. Bila orang kafir tengok, orang-orang yang ada iman semua keluar. Sebab dia ada kawan-kawan baik. Ada kalangan orang beriman, orang Islam. Dia Islam, dia beriman, tapi adalah perangai buruk dia. Lalu Allah masukkan dia dalam neraka atas sebab kejahatannya. Namun kawan-kawan yang baik, yang soleh tu, yang bagus, yang dah masuk syurga dulu pada dia, lepas masuk syurga, dia tertanya-tanya, mana kawan baik saya? Mana orang yang saya kenali? Setengah ulama kata, ketika mana menyebut tentang bagaimana kawan soleh. Seorang bila dia pernah makan dengan orang soleh, maka dia juga mendapat syafaat orang soleh. Kalau dia pernah makan dengan orang soleh je, dia mungkin tak dengar kuliah, tak dengar. Semayang sekali pun tak misalnya. Tapi dia pernah makan sekali. Duk makan sekali dengan orang soleh, mengharapkan keberkatan kebaikannya, maka ia juga sebab dia dapat syafaat. Sebab itu menjadi kebiasaan orang-orang soleh, mereka cari para ulama untuk mereka makan bersama. Supaya apa? Kalau mereka tak dikenali dalam kuliah itu ini, mereka dikenali di tempat makan. Dan dengan sebab itu mereka mendapat syafaat. Kerana disebut dalam kisah para ulama bahawa bila seorang itu soleh, maka Allah lekatkan nama-namanya di dada-dada orang soleh. Kalau orang tu baik, lekat nama dia. Tapi bila lama mereka tidak berhubung bertemu, maka nama itu mula dipadamkan.
Sehingga tak ada nama tu. Sebab yang kita kata kalau Tok Guru kita masih lagi tanya kita, nama tu ada dada kita. Kalau tak tanya dah habislah kita. Nama tu dah kena padam. Sebab itu antara nasihat, jangan padamkan nama saya dan dada Tuan Guru. Jangan padamkan nama saya. Takut tak ada. Takut hilang nama tersebut. Kerana kalau sekiranya, bahkan disebut dalam satu asar, ditanya kepada orang-orang yang masuk neraka ataupun orang yang dihukum akhirat kelak. Apakah dia kenal mana-mana orang alim? Apakah dia pernah ikut orang alim, ikut orang soleh? Apakah dia pernah makan dengan orang soleh? Maka ia diambil kira untuk disebab syafaat. Oleh sebab itu kita dah selalu sebut bagaimana kita perlu membesarkan ruang syafaat kita. Dengan kita mencintai semua orang soleh. Masalah dia guru kita tak guru kita, Tuhan nombor 2, nombor 3. Sebab bila belajar dia ada kecenderungan lain. Dia macam kahwin juga. Kahwin ni ada kecenderungan lain. Kita suka semua orang. Tapi bila kahwin ada kecenderungan lain. Yang ni je kita pilih. Tapi bukan makna yang lain tu taklah semulia apa yang kita pilih. Mereka juga mulia. Tapi kecenderungan kita cuma kat sini. Sama juga tok-tok guru kita. Kita pilih guru ni belajar. Kecenderungan kita. Tetapi ia tidak menghalang untuk kita mencintai mana-mana orang soleh. Walau dia tak ngajar kita. Walaupun kita mungkin tak pernah hadir majlis ilmu mulia. Walau dia tak sezaman dengan kita. Dia zaman dulu tu. Dia 200 tahun, 300 tahun dulu. Tapi dia orang alim, dia orang soleh, kita hormat. Kita mulia. Kita jaga lidah kita daripada menyebut yang bukan-bukan. Jaga lidah kita daripada mengumpat orang soleh. Kenapa? Daging mereka jenis daging beracun. Daging mereka spesies daging beracun. Ni kalau orang beriman sama mereka kita ngumpat, dia cuma daging. Makan bangkai manusia. Tapi bila kita umpat ulama', dia macam makan daging beracun. Mati terus kita. Ini bermasalah besar. Sebab tu kita tengok orang dulu, kadang-kadang dia mungkin gangster jahat. Tapi bila berdepan orang alim, orang soleh, Tok Guru, dia pun angkat tangan dia. Maksud dia ada batasan. Itu bila mati, Tok Guru ni solat juga dia. Sebab kejahatan tadi dikenal orang baik. Bila kita dah tak reti nak kenal orang baik dengan orang sebaliknya, maka kita bimbang ni syafaat ni syafaat. Terhad syafaat. Maka bila orang-orang beriman semuanya keluar dari neraka, kedai syafaat kawan-kawan yang mereka kenali. Lalu mereka pun menyebut dengan perkataan ini yang Allah rakamkan dalam Quran. Bila mereka berkata, "Fama lana min syafi'in", tak ada syafaat untuk kita. "Wala sadiqin hamim", tak ada kawan rapat baik-baik yang kita kenali. Maksud yang akan tolong kita. "Falau anna lana karratan", kalaulah, ini dialog lagi dalam neraka. Kalaulah kami ada peluang balik ke dunia, fanaku minal mu'minin, pasti kami jadi orang beriman. Pasti kami jadi orang baik. Lalu kata Allah, "Inna fi dzalika laayah", itulah pengajaran. Inilah kisah yang tiba, inilah ayat untuk diperhatikan, untuk difikirkan. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi tak ramai ambil iktibar. Tak ramai. Tahu kenapa kita gagal mengambil iktibar? Wa imma kerana ego kita tinggi, sombong kita tinggi. Wa imma jahil kita ni tinggi sangat, bodoh sangat. Wa imma kita ni kita katakan terlalu jauh dengan kebaikan tadi. Jauh, dia macam kita tengok TV, tengok jauh-jauh tak nampak. Walau orang kata cerita ni sedap, cerita ni bagus, tapi tengok jauh, sebatu jauh tengok. Maka dia tak menikmatinya. Dia benda-benda baik dia jauh. Kalaulah dia dekat, pasti dia menikmati kebaikan tadi. Ego dia, sebab jahil-jahil sangat. Ni jenis tak pernah nak duduk dalam kuliah, tak nak duduk dia. Maka dia terlalu jauh. Kalaulah dia duduk, walaupun tak bersungguh macam orang lain, nescaya dia dapat juga sedikit pengajaran. Jadi kita kena kaji, kenapa kita dalam melihat peristiwa-peristiwa berlaku, kita tak ambil pengajaran. Kita dah tengok adik-beradik kita mati, tapi kita tak ambil pengajaran. Perangai kita sama. Kita dah tengok mak ayah kita mati, tapi kita tak ambil pengajaran. Kita dah tengok orang dekat dengan kita, orang sejawatan dengan kita, seumur dengan kita, sebaya dengan kita mati. Dengan apa pun sebab-sebab kematian. Tapi kita tak pernah terfikir pengajarannya bahawa ia akan mendatangi kita. Kita tak pernah terfikir sesudah namanya dipanggil, nama kita juga akan dipanggil nanti. Kerana semua manusia menunggu giliran panggilan kematian. Macam tuan-tuan tunggu kat klinik nama dipanggil, nombor dipanggil, kelak nombor kita keluar. Sampai masanya akan dipanggil nombor kita. Kenapa tak ambil pengajaran? Kita kena kaji, kena tengok sebab apa. Patut makin ke arah tua ni, makin kita ambil pengajaran kematian. Makin kita kenal dunia bagaimana dia membohongi kita. Dijanjikan kita macam kita boleh bahagia, macam kita boleh kaya di sini, rupanya tidak.
Tak ada apa kita dapat. Akhirnya zero. Ada satu cerita orang kaya saya baca. Kaya punya kaya. Orang estimate kekayaannya 4 bilion. Sebenarnya kekayaannya ialah 40 bilion dolar USD. Setiap hari dia belanja 1 juta dolar USD. Setiap hari. Dia ada kapal layar muat untuk 600 orang. Sekali dia buat parti hari jadi 50 juta dolar USD. Sekali. Menjadikan parti terbesar dan termahal di dunia. Segala mewah. Sehingga dia berakhir pada apa yang Allah jadikan pengajaran untuk kita. Maka segala kekayaannya mula hilang. Akhirnya dia berada atas kursi roda. Dia isyakan muflis dan bankrupt. Dia nak ke mana, tiket kapal terbang di Kawang dia bayar. Dia dah tak mampu bayar. Akhirnya mati dalam atas kursi yang mana dia duduk. Terkena penyakit Parkinson. Tentu kesudahan hidup kita macam tu. Lepas kita dah kaya, paling kaya, puluhan bilion, ratusan bilion. Lepas tu masuk dalam kubur. Tak adakah yang mengambil pengajaran? Ramai dah kita kenal orang kaya. Ramai dah kita kenal orang berjaya. Ramai dah kita kenal orang berkuasa. Ramai dah kita kenal orang yang popular. Tapi semua kesudahannya dalam tanah. Lalu kita yang hidup kenapa tak ambil pengajaran? Apa yang kita ada ni sementara. Untuk kita mencari apa yang lebih kekal. Akhirat. Berusaha untuk cari akhirat. Allah sebut perkataan akhirat dalam Quran 111 kali. Sebutan Allah yang banyak ini supaya kita tahu akhirat ini. Lebih bermakna daripada dunia kita. Kita tidak menolak dunia. Tapi kita tahu dunia dengan tempoh dia. Akhirat dengan tempohnya. Tentu kita tahu dunia ni macam kicap. Ada tempoh tamat. Akhirnya dia tak jadi apa. Akhirat ni yang kekal yang tak ada tempoh tamat. Jadi takkanlah kita tak nak fikir. Sebab itu Allah sebut ramai orang tak ambil pengajaran. Bila Allah kata begitu, kita pun nak tengok. Kita nak ambil pengajaran atau tidak? Kita ambil pengajaran. Bila tak ambil pengajaran sebab apa kat kau? Sebab apa? Sebab kuliah jangan-jangan datang. Oh itu sebab. Sebab apa? Sebab kita jangan-jangan damping orang baik. Itu sebab. Cek. Masing-masing cek. Masing-masing tahu sebab masing-masing. Dia seolah-olah doktor tanya sakit apa, kita yang boleh tahu, beritahu doktor sakit apa. Kalau kita tipulah kita. Kalau kata doktor saya ni macam dada sakit sini. Doktor pun bagi ubat dada. Walau kita sakit lain, habis kiamat kita. Bila kita tak jujur dengan doktor, kita akan mati. Bila kita tak jujur dengan para alim ulama, para guru, kita juga akan mati. Yang ni mati dunianya, yang ni mati akhiratnya. Maka kita kena cari apa sebab kita jadi terus tak ambil iktibar pengajaran dengan kematian. Walhal, saya katakan kalau kita baca kisah, baca cerita pengajaran daripada ramai manusia-manusia yang dianggap oleh orang lain berjaya sangat-sangat, akhir dalam kubur. Tak ada lagi nama dia. Tak ada lagi orang peduli tentang dia. Tak lagi disebut dia. Hilang, tinggal sejarah. Bagi orang yang ambil pengajaran. Orang ambil pengajaran, dibaca balik sejarah ni untuk sampaikan kepada kita. Yang tak ambil pengajaran terus melihat bakal-bakal baru yang popular untuk mereka menghabiskan hidup mereka sama macam orang yang terdahulu daripada mereka. Kemudian kata Allah, wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu lahuwal aziz, perkasa. Perkasa bila kamu tak nak cana dengan apa yang Allah perintahkan, kamu tak peduli apa yang Allah suruh kamu ambil iktibar, Allah Maha perkasa mendatangkan azab dan hukuman. Dan Ar-Rahim, penyayang. Kalau kamu ambil pengajaran, kalau kamu bertaubat, kalau kamu ubah perangai kamu, Allah tu penyayang. Penyayang pada setiap hamba. Ini muasafat, ini gambaran kiamat yang diceritakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kaum. Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Ini kandungan dakwah. Apa yang Nabi Allah Ibrahim AS sampaikan pada umat. Dan apa yang Nabi Allah Ibrahim sampaikan ialah wahyu yang Allah sampaikan. Dia adalah kalam Allah yang Allah nak beritahu kepada kita semua. Beginilah keadaan kiamat. Antara ahli syurga dengan ahli neraka. Lihatlah perbalahan ahli neraka. Lihatlah kekecewaan dan penyesalan mereka. Lihatlah apa yang mereka kata. Kami tak ada teman, tak ada orang soleh yang boleh tolong, boleh bantu kita. Maka carilah seramai-ramai pemberi syafaat. Carilah seramai-ramai teman baik. Supaya kita tidak menyesal seperti mereka. Dan ambillah pengajaran dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.